Dua orang sebentar tadi di bagian tengah dan mungkin bawah lampu-lampu dalam keadaan bahaya. Di sini ada Aslan. Semoga kalau alangkah baiknya kalau ini itu yang sangat menarik perhatian kami orang Persatuan Belia Miri. Cyclist Miri. Alright. Umur FIFA 20 ya. Okey, terima kasih guys. Kan daripada organizer ke peringkat negeri dan belia-belia next year dapat Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua warga negeri Sarawak yang saya cintai. Saya Aftal Maris. Dan saya Ripaza Eteri Jamu. Hari ini kita akan bersiar secara langsung di rancangan Sembang Sabtu. Untuk pengetahuan anda yang baru saja bersiaran bersama kami, ini adalah program Bual Bicara yang dibawakan khas oleh Persatuan Belia Miri dan kerjasama oleh Pustaka Negeri Sarawak Miri. Dan untuk rancangan ini kami akan menemani anda dalam 1 jam mengupas dan juga membincangkan hal berkaitan dengan belia di Miri secara khususnya dan juga belia negeri Sarawak secara amnya. Dan pada setiap episod kami akan ditemani oleh panel yang bukan calang-calang yang akan menemani kami dan juga bersiar langsung kepada anda. Dan untuk soalan pertama, siapa panel kita untuk malam ini? Okey, pada malam ini panel kita jemputan adalah bukan calang-calang ya, iaitu YB Lukas Isman bin Awan Sauni, iaitu merupakan ahli parlimen P218 Sibuti. Wah, ahli parlimen malam ni kita telah membawakan khas kepada anda seorang ahli parlimen, seorang pemimpin disegani dalam kalangan warga Miri. Selamat datang YB. ya, terima Dalam kasih. kesibukan ini boleh juga untuk meluangkan masa dengan rancangan Sembang Satu. Terima kasih kami ucapkan. Ya. Okey, terima kasih saudara Aftal dan Refuzal. Okay. Dan untuk malam ini kita akan membincangkan topik yang mungkin dekat dengan YB sendiri, iaitu inspirasi belia. Ya. Okey, sebelum kita pergi lebih lagi lanjut tentang topik inspirasi belia pada warga yang ataupun belia yang masih belum kenal YB, okey, mempersilakan YB untuk memperkenalkan diri dan mungkin karier politik berapa lama dah sudah? Okey. Okey. Ya, saya Lukan Isman. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada panel moderator pada malam ini dan juga Persatuan Belia dan juga Pustaka Negeri Sarawak Miri yang menjemput saya. Saya Lukan Isman bin Awang Sauni. Boleh panggil saya Luk. Orang biasa panggil YB Luk, ada yang panggil Lukman, ada yang panggil Man, dan itu adalah nama-nama yang sering disebut oleh masyarakat dan juga rakan-rakan
Dan saya berumur 38 tahun, menjadi calon ketika berusia 36 tahun. Sebelum menjadi ahli parlimen, saya adalah merupakan penjawat awam, bertugas di Jabatan Hal Ehwal Khas sebagai pegawai parlimen dan juga menjadi pegawai ketua bahagian untuk Jabatan Hal Ehwal Khas sejak tahun 2007 sehingga saya menjadi calon pada tahun 2018. Kalau nak berceritalah tentang hal politik, secara langsung saya terlibat bermula daripada politik kampus. Memang biasa melihat pilihan raya dari kecil, walaupun tidak faham, kita mengenalilah pemimpin-pemimpin ketika itu. Dan Di kampus, universiti mana, YB? saya menuntut di Universiti Melaya. Dalam ijazah sarjana muda sains di Fakulti Sains UM ketika itu. Dalam tempoh menuntut sebagai mahasiswa, kita terlibat di dalam politik. Ketika itu lebih kepada berhaluan kiri dan juga kita tebal dengan idealism untuk melihat negara ini dapat ditabir dengan lebih bagus. Dan kebetulan selepas saya menuntut, saya bekerja dan juga di dalam dunia swasta lah, korporat. Dan kembali ke Sarawak apabila ditawarkan sebagai penjawat awam, dan di situlah bermulanya titik-titik permulaan untuk bergiat secara aktif di dalam politik dan juga menyertai parti ketika itu, parti terbesar di negeri Sarawak, PBB. Dan selepas itu adalah sebuah cerita lah yang sedang saya tulis berchapter-chapter lah, sehingga saya menjadi ahli parlimen ketika ini dan masih lagi cerita saya masih lagi berterusan. Betul. Okey. 36 tahun umur dicalonkan sebagai pemimpin. Rasanya 36 tahun kita jadi apa? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Tak tahu jadi pemimpin tidak. Baiklah, YB, saya nak membuka ruang bicara ini untuk memberikan gambaran yang baru saja berlaku hari ini, di mana di kawasan YB sendiri, iaitu di kawasan Sibuti, hari ini ada seorang belia. Dia memandu kenderaan melalui jalan dan tiba-tiba tayarnya pecah disebabkan oleh keadaan atau permukaan jalan itu yang berlubang, menyebabkan tayar yang pecah. Dan ini adalah suntingan, ada luahan daripada belia itu sendiri berkaitan dengan masalah di kawasan tersebut. Yang ini bertempat di Taman Tunku, kalau penonton semua tahu, tidak asing lagi Taman Tunku. Dan disebabkan jalan yang berlubang itu, maka tayarnya pecah. Maka belia ini telah membuat hantaran atau posting di Facebook menyatakan ketidakpuasan hati dan komentar beliau. Dan yang menariknya, bagaimana respon yang telah diberikan oleh YB sendiri yang tidak mengambil masa yang cukup lama. Kalau kita boleh tengok, ini adalah respon daripada YB sendiri. Dan sejurus selepas itu, turapan jalan itu dilakukan secara serta-merta. Dan pada hari yang sama, pada ketika ini, dan jika anda melalui jalan yang sama, tidak lagi berlubang. Jadi ini adalah satu gambaran ataupun mukadimah tentang inspirasi belia. Maknanya belia mahukan pemimpin yang bergerak pantas, yang prihatin terhadap keperluan rakyat. Dan bila kita berbicara tentang inspirasi, ia melibatkan banyak skop. Dari segi pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan untuk itu YB, dari segi perspektif YB sendiri, apakah takrifan inspirasi itu sendiri kepada belia? Apa yang belia mahukan? Apakah keperluan belia dalam menempuh perjalanan hidup mereka dalam waktu yang digelar sebagai belia ini? Okey. Terlebih dahulu saya nak memohon maaf kepada posting Facebook akibat lubang pothole yang berlaku di jalan di dalam kawasan Bandaraya Miri menyebabkan kenderaan ataupun tayar rosak. Walaupun demikian, pada pagi tadi saya keluar awal daripada rumah untuk melawat kawasan untuk meninjau keadaan di mana banyak rumah-rumah panjang menutup pintu-pintu masuk untuk mengawal kemasukan orang luar. Dan sepanjang perjalanan saya melihat posting tersebut dan saya memberi respon dan juga menghubungi agensi-agensi yang bertanggungjawab. Dan masuk kepada soalan berkenaan tentang inspirasi belia. Kalau kita lihat di dalam sejarah, belia ataupun tenaga muda ini memang wujud di dalam semua sejarah-sejarah dunia. Perjuangan-perjuangan dimulakan oleh orang-orang yang muda.
dan juga dibentuk oleh orang-orang yang lebih senior sebelum ini. Dan belia akan wujud dalam setiap zaman. Kalau kita bercakap berkenaan tentang inspirasi, sudah pasti inspirasi belia ini sangat tinggi menggunung. Saya sendiri pernah menjadi belia yang lebih muda daripada sekarang. Melihat Sekarang muda lagi juga. masih muda tapi telah menjangkau usia yang meningkatlah. Kita ingin melihat satu negara yang ditadbir dengan baik. Kita ingin mempunyai masa depan yang kita mempunyai peluang untuk mengambil bahagian dari segi ekonomi, untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang baik, untuk mendapatkan sistem kesihatan dan juga kita sentiasa di dalam keadaan yang lebih aman. Kita dapat hidup bersatu padu. Dan itu adalah rangkuman inspirasi belia di mana-mana saja seluruh dunia. Kalau kita dilihat di dalam skop ataupun aspek yang lebih kecil, kalau kita lihat di skop di MIRI sendiri, kita melihat kadang-kadang belia-belia tercari-cari ataupun tercari-cari apakah bentuk-bentuk program ataupun bentuk-bentuk peluang yang boleh dinikmati, diterokai. Kadang-kadang kita lihat sudah pasti kita cemburu dengan keadaan apa yang berlaku di Bandaraya Kuching ataupun di Bandaraya Kinabalu, lebih happening. Di Kuala Lumpur, peluang pekerjaan lebih luas, gaya hidup yang lebih orang cakap vibrant berbanding di Bandaraya Miri. Dan juga isu memang akan sama. Bagaimana untuk kita mencari peluang pekerjaan. Kalau kita lihat di dalam statistik sahaja, graduan yang dilahirkan di negeri Sarawak adalah hampir 200,000 dan juga peratusan menganggur adalah pada peringkat 11 ke 12,000. Ini adalah berdasarkan statistik dan boleh disemak di dalam Department of Statistic Malaysia website rasmi, angka-angka berkenaan tentang data-data di negeri Sarawak. Dan juga komposisi belia di Sarawak adalah sangat tinggi. 43% adalah komponen belia di negeri Sarawak. Dan juga kita kena lihat rangkuman 43% tu bukan hanya lelaki saja. Ya, ada belia lelaki, belia wanita, belia kanak-kanak yang kita perlu lihat. Dan semua belia ini mempunyai impian, mempunyai harapan, mempunyai pandangan yang lebih kita mempunyai satu sistem pendidikan yang lebih baik dan banyak anak-anak muda sekarang dah dapat berfikir lebih matang dengan cepat. Dan ini adalah inspirasi yang kita kena uruskan, kena takbirkan dan kena manage bagaimana untuk mengurus inspirasi belia pada masa sekarang. Itu adalah gambaran secara dasar saya berkenaan tentang inspirasi belia Sarawak. Okay, baiklah YB. Ucapan beliau tersebut dengan idea-idea itu mungkin akan mencetus sedikit idea untuk belia semangat membara. Okay? So, YB, banyak perkara yang dibincangkan dalam setiap sesi berkaitan belia. Banyak yang disebutkan tentang inspirasi tersebut, setakat mana implikasi inspirasi itu dilaksanakan sehingga menampakkan perkataan tiada apa-apa yang dilaksanakan. Apa pendapat YB tentang tiada apa-apa yang dilaksanakan ini? Itulah kadang-kadang masalah untuk mengurus belia adalah bukan satu perkara yang mudah. Tetapi golongan belia merupakan golongan yang sentiasa mempunyai pelbagai keinginan dan juga banyak niche keperluan-keperluan tersebut adalah di dalam bentuk yang sangat-sangat spesifik. Dan kita boleh nak merangkumkan belia tu hanya satu jalan cerita. Contohnya belia hanya bermain futsal. Kita polah ajak padang futsal banyak-banyak. Tetapi ada belia, golongan belia yang suka menulis. Ada golongan belia yang suka melukis. Ada golongan belia yang ingin terlibat di dalam gerak seni budaya. Ada yang main game. Ada yang sekarang adalah untuk menghasilkan konten. TikTok, YouTube, menjadi influencer. Dan ini adalah satu perkara bagaimana satu kuasa ataupun pentadbir boleh mengurus keinginan belia tersebut. Maka pemimpin yang perlu menanggungjawabkan perkara ini adalah mesti seorang yang sentiasa adapt dengan keadaan semasa.
walaupun berusia tetapi memahami apakah keperluan belia. Keperluan belia kadang-kadang mendesak. Kadang-kadang keperluan belia ini adalah sesuatu yang perlu di cater now, sekarang. Bukannya kita tunggu 3 bulan untuk berbincang lagi. Dan selepas 6 bulan, perkara yang dituntut oleh belia dah tidak relevan. Dan tidak boleh diguna pakai lagi. So, pace untuk menjadi memimpin belia ini adalah satu fasa yang sangat cepat. Dan mendesak bagi saya. Dan kadang-kadang itulah disebabkan belia merasakan tiada perkara yang relevan untuk mereka dilaksanakan oleh peringkat kerajaan. Tetapi sebagai kerajaan melihatnya dari skop yang lebih luas dan lebih besar, dan bukan hanya untuk memenuhi keperluan satu individu. Kita perlu melaksanakannya secara menyeluruh. Dan di situlah kita kena cari satu titik persamaan. Bagaimana, apakah dasar yang dikongsi bersama oleh kerajaan, oleh masyarakat dan oleh belia tersebut untuk memastikan hak ataupun keperluan belia ya dipenuhi. Dan juga tuntutan-tuntutan belia tersebut didengar oleh kerajaan. Bicara mengenai tuntutan ini, kepimpinan negara sering berubah-ubah. Begitu juga kepimpinan negeri. Dan kini di bawah tampuk pemerintahan Datuk Ahmad Abang Johari dan juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak sendiri, Datuk Haji Abdul Karim. Apa pandangan YB tentang implementasi kerajaan negeri? Adakah mereka mendengar? Adakah mereka prihatin? Adakah mereka turun padang pergi ke curug-curug dan daerah-daerah untuk mendengar suara belia di Sarawak? Okey, kalau kita lihat dalam segi untuk mendekati belia, Yang Amat Berhormat CM Abang Jo, kita telah melakukan satu tour di Sarawak melalui program yang dilaksanakan oleh Sarawak Volunteers, iaitu satu badan ataupun satu badan sukarelawan yang sangat dekat dengan belia, terutama sekali pelajar-pelajar universiti. Program tersebut Yang Amat Berhormat telah mengadakan satu sesi town hall di kawasan Berkenu, Sibuti, di Bintulu. Saya sendiri menjadi panel dan kita mendengar feedback daripada belia. Dan salah satu perkara yang telah diangkat oleh Yang Amat Berhormat adalah betapa bangganya beliau dan juga membawa cerita yang sama berulang kali. Belia di Berkenu ketika itu bertanyakan berkenaan tentang soalan yang sangat global, sustainable development, berkenaan tentang sungai yang tercemar, tentang pencemaran bau, di mana kebanyakan kadang-kadang kita bertemu dengan belia, sering kali kita dengar adalah isu-isu berkaitan tentang kekurangan di gadget, connectivity. Itu merupakan satu isu yang sangat besar. Tetapi di dalam siri-siri lawatan CM ya, kita dapat nanggap belia mempunyai pandangan yang berbeza-beza. Tetapi ada satu masalah yang hampir sama, iaitu belia ingin mendapatkan perhatian. Dan juga begitu dengan Menteri Belia dan Sukan kita Negeri Sarawak, Yang Berhormat Datuk Karim, dan juga beliau adalah merupakan Presiden sebekas dan juga saya adalah merupakan Naib Presiden yang dilantik. Dan kami berusaha untuk memenuhi agenda belia ini melalui platform sebekas. Dan juga saya difahamkan bahawa Datuk Karim mengadakan majlis town hall belia. Walaupun dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik COVID, beliau berusaha untuk mendapatkan input-input. Dan input-input itulah yang akan dijadikan sebagai dasar dan polisi yang akan digubalkan. Saya sendiri berharapan dengan adanya town hall ini, kita dapat mengangkat banyak lagi isu-isu dan kemahuan belia itu dapat dijadikan dasar yang penting supaya negeri kita tu lebih muda dan juga muda dan matang dan juga dapat menghasilkan generate youth tu yang berwibawa, berketerampilan. Itulah harapan saya lah. Jadi untuk melahirkan belia yang berdaya saing khususnya di Sarawak ini, mungkin Bayi boleh ulas penerimaan mereka bagaimana? Kalau kita lihat, bukan mudah untuk mendekati belia. Dengan mengadakan program-program seperti town hall, kita hanya dapat mungkin beberapa percentage yang menyertai. Dan mungkin ada belia-belia yang tercicir. Dan juga ada belia-belia yang merasakan ini adalah satu perkara yang mainstream. Mereka adalah underground people. Mereka mengkritik daripada luar sistem. Ini juga belia-belia yang kita ingin dekati.
tetapi kini kita berdepan dan juga hidup di dalam dunia media sosial. So, pendekatan dan juga penggunaan media sosial ini bukan satu hala. Yang mesti two-way communication. Apabila kita tweet, kita kena reply the tweet. Dan juga apabila kita maulah konten TikTok tu bukannya sekadar untuk look Hiburan. dari Miri, bangsa atau untuk mempromosikan diri aja. Kita mesti ada attention kita untuk kita tarik. Dan juga belia tu kadang-kadang, contohnya macam media sosial, TikTok ataupun Twitter lebih dikuasai oleh golongan muda, belia yang berusia 30 tahun ke bawah. Tapi kadang-kadang bila dah orang tua pun badai masuk TikTok, kita akan anggap TikTok yang akan beralihnya pun environment yang akan diganggu ugat. Maka kita lihat semestinya orang tua ataupun golongan-golongan pemimpin yang berusia cuba sedaya upaya untuk adapt dengan media baru ini, tetapi kita lebih memahami sidak. Kita janganlah mengkritik kalau sidak maulah tarian apa-apa semua kan. Kita kena faham mungkin toklah trendnya. Tetapi kalau sesuatu perkara yang melampau, salah orang yang lebih berusia untuk menasihati kerana sidak lebih makan garam. Dan kita kena ingat orang yang tua ataupun yang lebih berusia dan lebih senior, sidak pun pernah mengalami zaman kehebatan belia sidak ketika itu. Ketika 60-an, 70-an, 80-an. Tetapi di belia tu memang konsepnya this is our time. Ini adalah masa kita. So, perkara itu yang kita kena adapt. Jadi YB ada TikTok tak? Ada TikTok tapi jadi CCTV je. Jadi berdebu dah lah. Nak mulahnya segan-segan, malu-malu. Kelak Ramadan nak apa je YB tu. Tapi adalah idea-idea tapi belumlah tiba masanya. Lebih baik untuk jadi CCTV masa tu. Baiklah, kita akan berbicara lanjut. Banyak lagi topik yang kita akan kupas selepas ini. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan bertemu sebentar lagi. Hai, jangan lupa bersama saya Dayang Badruniza dalam sesi Aesthetic Space or Special Art. Hai, jangan lupa bersama kami Haziq Abdul Rahman, Cake Decorator Q&Q Cake House dalam program Aesthetic Space Fondant Art at Pustaka Channel.
Hai semua, sebelum pemulangan buku dilakukan, anda terlebih dahulu melakukan book shower di book sterilizer. Berikut merupakan cara-cara melakukannya. Proses ini hanya memakan masa selama 30 saat sahaja. Ya, kita bersiaran semula dalam rancangan Sembang Sabtu. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami dan saya nak ingatkan juga yang tengah menonton secara langsung itu kami mohon untuk kongsi atau share pautan ataupun link ini kepada rakan-rakan anda, pengikut-pengikut anda di Facebook supaya kita boleh berkongsi input-input ini. Bukan senang untuk kita bawakan YB sendiri untuk berdiskusi bersama kita. Selain itu juga kita membukakan ruang persoalan ini kepada penonton di FB dan mungkin Rapuza boleh bacakan soalan pada penonton. Okey, soalan daripada Spanky Okey. berkata, apakah saranan YB dari segi perancangan masa hadapan untuk para belia-belia di bahagian Miri yang meliputi daerah Subis, Telang Usang, Marudi dan Beluru? Kita juga sedar bahawa ramai juga para belia kita masih samar-samar tentang masa hadapan mereka, terutama apabila memilih bidang yang hendak mereka ceburi. Apa pandangan YB tentang statement ini? Okey. Terima kasih kepada saudara Spensky yang mengemukakan soalan karangan SPM 2021. Okey, saudara Spensky, ini adalah merupakan satu isu yang banyak dikemukakan kepada saya, terutama sekali bagaimanakah saya ingin membawa perjalanan belia dan juga kalau kita tadi menyebut berkenaan tentang pemilihan karier. Sebagai orang yang pernah mengalami dan juga menjalani kehidupan sebagai pelajar, belia, orang muda, satu perkara yang saya sering nasihatkan kepada kawan-kawan belia adalah jangan takut untuk kita melakukan satu perubahan walaupun kita telah memilih jalan yang silap. Sebagai contoh, walaupun kita telah menghabiskan satu bidang pengajian di universiti ataupun kolej-kolej di dalam satu bidang yang pada mulanya kita didesak untuk meminati bidang tersebut ataupun kita memilih kerana kita melihat itu adalah satu bidang yang dapat memberi karier yang baik, tetapi selepas kita berdepan dengan dunia nyata selepas kita belajar di universiti, kita tiba-tiba mendapati kita lebih berbakat di dalam satu bidang yang lain. Tidak salah untuk kita mengubah sekiranya kita yakin bahawa bidang tersebut mampu untuk mengubah kehidupan kita. Begitu juga di dalam kehidupan masyarakat belia yang saya lihat ketika ini, kalau kita bercakap berkenaan tentang statistik, belia-belia di luar bandar kebanyakannya adalah golongan belia kanak-kanak, di mana yang berusia 15 tahun dan 20 tahun ke bawah itu adalah satu belia yang cukup besar di luar bandar. Tetapi kebanyakan belia-belia ini akan keluar dan sebab itulah kalau kita lihat komposisi belia adalah lebih tinggi di bandar-bandar kalau kita dilihat di Sarawak. Ini adalah satu kenyataan dan realiti. Dan juga kita tidak dapat meninggalkan pembangunan belia di luar bandar. Kalau kita lihat di dalam perbahasan parlimen saya, sering saya mendesak Menteri Belia dan Sukan, apakah pandangan dan juga apakah dasar belia, pembangunan belia di luar bandar. Banyak saya mendengar keluhan-keluhan daripada ibu bapa
dari belia sendiri mengatakan tidak ada apa yang dapat mereka lakukan di luar bandar. Pembangunan seperti untuk mendapatkan padang-padang sukan, futsal pun tidak mencukupi. Dikirakan diendah. Bukannya tidak diendah, kerana mungkin kita terpaksa untuk memberi satu penumpuan untuk lebih spesifik. Dan juga sekarang kita mempunyai satu usaha daripada kerajaan negeri dengan membangunkan pusat inovasi ataupun heritage center yang dilaksanakan oleh SMA. Saya mencadangkan agar SMA dapat melebar luaskan innovation center ini pergi ke luar bandar dan juga bukan hanya terletak di bandar-bandar besar. Kerana kalau untuk kita pergi ke bandar, kita memerlukan kos. Lebih baik kalau kita dapat memikirkan satu usaha yang dapat dilaksanakan di dalam kampung. Program-program seperti coding, seperti sains teknologi dan juga bukannya terhad kepada untuk bermain komputer. Mungkin kita boleh langgar macam kempen menanam semula hutan, pembersihan sungai, tagang ikan kah untuk kita menghidupkan balik sungai-sungai yang tercemar. Ini adalah program-program yang saya lihat ada masa depan untuk belia-belia di luar bandar. Dan juga belia-belia di luar bandar haruslah diberi inspirasi. Bukan hanya duduk kekal, tetapi mereka mesti diceritakan bahawa ada peluang di luar sana untuk kita explore. Tetapi selepas berjaya, jangan kita tinggal terus kampung. Kita kena kembali. Kembali dengan orang Madah satu kebanggaan kepada orang kampung ataupun mengembak satu aktiviti-aktiviti. Semestinya kita tinggal di kampung hanya dapat mengolah aktiviti mungkin sebulan sekali, setahun sekali. Itulah yang saya mahu, belia yang berhikmat, belia yang ada contribute, bukan hanya belia bercakap mengolah posting-posting saja tetapi ada tindakan. Action is needed at this moment. Ya, kita faham itu adalah satu galakan daripada kepimpinan untuk membolehkan belia ini bersaing. Tapi soalannya, YB, di mana saluran ataupun channel yang boleh belia ini terokai? Sebab jika kita imbas belanjawan 2021 sendiri, betul, penumpuan lebih kepada kesihatan. Jika kita tengok tu tidak banyak inisiatif kepada belia secara langsung lah. Mungkin ada tetapi tidak menyeluruh. Kita ada peningkatan kesaling hubungan ataupun konektiviti dan juga ada juga inisiatif geran dan juga meningkatkan kos sara hidup, tapi tidak ada satu polisi yang terus kepada belia. Kami tidak nampak. Kalau saya boleh imbas kembali sewaktu mantan Menteri Belia dan Sukan YB Kadi Jamaluddin, kita ada padang futsal satu Malaysia. Maknanya itu memang untuk belia, khas untuk belia. Tapi ini terlalu umum. Jadi adakah, bagaimana pandangan YB tentang kesempatan yang telah diberikan oleh pimpinan sekarang ini? Saya faham. Semasa zaman kerajaan yang lepas, sebelum tahun 2018, fokus kerajaan untuk belia ketika itu adalah untuk merangka satu pelan, the grand design of youth, berdasarkan transformasi 2050. Yang kadang-kadang saya lihat ada yang akan dilaksana, ada juga yang tidak akan dilaksana. Tetapi selepas 2018 kita melihat satu gelombang belia yang merasakan this is our time, untuk masa kita ambil alih. Tetapi kita nampak siapakah yang akan memimpin ketika itu. Belia diberikan satu harapan bahawa everything boleh dilaksanakan. Segala-galanya di dalam musnah because of the corruption, musnah disebabkan politik yang tidak betul. Tetapi jumlah belia tersebut tidaklah memberi satu signifikan gelombang yang besar. Mungkin kerana kita masih terikat lagi dengan itulah masalah-masalah basic, keperluan asas, the way they looking. So saya ambil contoh lah. Saya di dalam parlimen yang lepas saya bercakap dan banyak dalam siri-siri forum belia saya bercakap. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin belia setempat ataupun di tempat-tempat yang berlainan tu punya agenda yang sama. Tetapi kadang-kadang kita di Sarawak, saya tu nak angkatlah isu-isu belia untuk yang vibrant orang Madah. Isu alam sekitar, isu penggunaan ganja, isu decriminalize drugs, isu-isu berkenaan tentang sustainable development, renewable energy. Tetapi kadang-kadang kami orang di Sarawak tu terikat dengan isu-isu setempat. Jambatan belum siap.
si ada futsal yang bermaruah, saya madah. Si ada jalan-jalan berturap yang bercukupi. Sebentar tadi saya nerima berita lagi ada jalan-jalan yang rosak, perlukan batu. Sedangkan kalau kita lihat Yang Berhormat MP Muar, mantan Menteri Belia dan Sukan, ia lebih fokus kepada pemberian laptop, kepada bagaimana untuk kita memulakan perniagaan di peringkat yang lebih nasional. Isu ya sama aja, kita boleh kuasai isu tersebut. Tetapi beliau si terikat untuk membina jembatan, membina dewan, membina kampung-kampung, menaik taraf rumah-rumah panjang, kerana basic infra di Semenanjung lebih baik. So inilah saya lihat sekiranya kita mempunyai pembangunan yang seimbang, the equal development, tu mungkin kita akan dapat mewujudkan satu belia yang berketerampilan dari segi mengangkat isu-isu tu. Kerana isu mungkin kita sebab sama. masalah komposisi belia yang kurang, nisbah pemimpin belia yang kurang dalam parlimen ini sekarang. Maknanya mereka yang... Kalau kita lihat di dalam parlimen, komposisi parlimen muda yang berusia 45 tahun ataupun 40 tahun ke bawah adalah tinggi. Mungkin golongan-golongan pemimpin belia seperti MP Sandakan, MP Muar yang berusia penghujung 20-an tersebut agak kecil. Tetapi ini adalah satu dalam orang madah sihat. Keadaan sihat. Pemimpin-pemimpin berusia 30-an kita mempunyai ramai walaupun dalam anggaran 5 ke 10%. Apa yang saya bimbang adalah penglibatan belia wanita, belia perempuan. Kadang-kadang kalau kita lihat didominasi oleh lelaki belia ini. Dan saya melihat inisiatif untuk mengangkat pemimpin-pemimpin belia wanita tu adalah satu perkara yang crucial dan juga perlu diberikan perhatian. Dan juga sekarang kita adalah bercakap tentang equal rights. Lelaki dan wanita tu adalah sama dari segi untuk mendapatkan peluang memimpin. Dan ini satu perkara yang kita kena lihat di dalam konteks sekarang. Belia wanita ni dia lebih macam feminin. Lepas tu ada yang lebih tak feminin. And then mungkin mostly yang feminin ni dia nak cool, santai je. So yang tak feminin ni mungkin dia nak join tapi dia tak tahu. Tak ada platform, mungkin, ada semua. benar. Mungkin kita ada platform. Saya setuju semua. Kalau di Sarawak penglibatan untuk wanita muda mungkin agak kabur kerana kita sering merangkumkan wanita tersebut adalah dalam satu kumpulan. Sedangkan dalam satu kumpulan lelaki pun ada golongan yang lebih muda. Wanita pun ada. So tidak salah untuk kita menggabungkan belia wanita dan lelaki itu dalam satu kumpulan yang perlu kita tackle bersama. Tetapi masa depannya masih nampak. Kalau kita lihat di dalam pelibatan parlimen digital yang telah dilaksanakan pada tahun lepas oleh inisiatif Undi 18. Saya menjumpa seorang belia yang sangat muda, berusia 14 tahun, adik Marcella daripada Bintulu, mewakili Parlimen Digital Bintulu ketika itu. Beliau pada awal saya jumpanya di Parlimen sudah menunjukkan satu keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan juga beliau adalah seorang perempuan dan juga saya melihat dan memantau perkembangan beliau dan juga saya lihat ada masa hadapan. Dan juga dalam perjalanan saya sebagai seorang ahli parlimen, saya sering mengadakan majlis-majlis perjumpaan dengan pelajar-pelajar tingkatan 5, tingkatan 6 di mana saya melihat ada feedback terutama sekali di kawasan luar bandar, kanak-kanak ataupun remaja-remaja sekarang lebih berani untuk menyuarakan sekiranya diberi peluang. Sekiranya perjumpaan tersebut hanya dikelilingi oleh semua belia-belia, tidak dikawal. Sebab semasa saya menjalankan town hall, saya sering mengatakan bahawa town hall tersebut jangan diselaraskan oleh guru, diselaraskan sepenuhnya oleh pelajar. Soalan-soalan tidak dikawal, maka barulah kita dapat merasa denyut nadi belia tersebut. Lebih fleksibel dan lebih berani dan lebih santai. Dan kadang-kadang kita tu dipaksa untuk melihat pemimpin tu sentiasa skema, sentiasa berpakaian formal, tetapi bagusnya lebih santai, lebih mudah untuk kita. Kadang-kadang ada serta-serta perkara kita kena serius. Dan juga untuk mendapatkan satu platform tersebut, ini adalah tanggungjawab kedua-dua pihak, kerajaan dan juga penggiat penggerak-penggerak NGO, macam Persatuan Belia Miri
mereka mengambil inisiatif untuk mengadakan Sembang Sabtu, Ya. dan juga parti-parti politik dan juga badan seperti Sebekas akan menyediakan. Inilah platform-platform yang perlu. Cuma mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu platform ini terwujud. Ya. Jadi Inilah mana kalau mereka nak melihat untuk saluran ini, mungkin mereka berminat untuk menyertai Majlis Belia Malaysia contohnya. Di mana salurannya? Salurannya tanggungjawab adalah pemegang amanah kepada pergerakan tersebut untuk mempromosikan persatuan mereka dan juga tidak bersikap eksklusif. Ini kita perlu bersikap inklusif kepada semua, dan juga social media adalah satu kunci utama untuk kita mempromosikan, kerana everybody have an access now untuk mengetahui apakah Walaupun di social media dia silent reader, tapi selalu update. Betul. Jadi kita tahu bahawa kita mahu untuk melahirkan pemimpin muda. Tapi berkongsi juga pengalaman pengamatan saya. Mereka ini betul kata Wabi, mereka dibayangi oleh pemimpin senior yang menguasai parlimen ataupun kepimpinan dari peringkat parti ataupun persatuan misalnya. Belia ini mereka tidak menjadi presiden, mereka mungkin ketua bahagian atau ketua penerangan dan sebagainya. Mereka tidak ada suara untuk dibawa ke peringkat atas. Sedangkan kalau kita lihat perbahasan di parlimen pun, kebanyakan dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang senior dan dikenali Malaysia. Jadi bagaimana nak mengatasi masalahnya? Okey, memang saya akui, saya sendiri bangun dan juga diangkat kerana diberi peluang oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga Presiden Parti saya sendiri. Walaupun demikian, saya melihat dengan tercalonnya saya sebagai ahli parlimen muda ketika itu, sedikit sebanyak saya dapat melihat satu gelombang perubahan di kalangan pemimpin-pemimpin muda di Sarawak yang melihat ada harapan untuk orang-orang muda terlibat secara langsung di dalam dunia politik. Walaupun demikian, kita kena lihat, saya dapati tadi saudara Astal adalah merupakan bekas ahli parlimen belia, dan ini adalah merupakan platform-platform yang bersesuaian, dan juga kita kena terima hakikat bahawa belia ini adalah satu usia sementara, nya sangat pendek, dan juga kita kena membuktikanlah zaman ini bukan zaman untuk kita bukannya laluan yang sangat mudah. Di dalam dunia politik kita pasti akan mempunyai satu cabaran, dan juga kita kena ada idealism, kita kena ada sesuatu Tok Wan Madah, pandangan yang sendiri. Kita kena berhikmat, kena konsisten. Sebagai contoh konsisten tu, memang Persatuan Belia Melayu, Belia Miri akan mengadakan satu program agihan bakul makanan. Okey, kita agih 10, 50, 100. Terhenti sampai setahun. Kita bernostalgia dengan program bakul makanan kita. Tetapi kita kena konsisten. Kalau kita dapat beri 100 bakul makanan, kita beri 5 bakul makanan. Tetapi setiap bulan. Ataupun kalau kita dapat memberi bakul makanan, kita kesan dan kita viralkan perkara tersebut di dalam sosial media secara positif. Bukan secara nak mengkritik, menunjuk-nunjuk. Kadang-kadang kita nanggah, kita beri sumbangan selfie apa semua, everything. So it's okay. It's okay untuk menunjuk-nunjuk, tetapi kena ada keikhlasan. Keikhlasan dan konsisten kita. Konsisten maksudnya bukan hanya bermusim. Dan juga banyak platform-platform. Sekarang ada parlimen digital. Kalau kita lihat undi 18, ada mula satu lagi inisiatif untuk local council election. Election di peringkat majlis daerah, dan juga belia-belia turun ke DUN, belia-belia turun ke parlimen. That is the program yang telah disusun oleh mungkin pada kerajaan yang lepas, saudara Syed Saddiq ingin mewujudkan satu Malaysian Future Leaders, pemimpin belia yang berprestasi tinggi, di mana pemimpin-pemimpin ini akan kita groom dan juga kita akan attach dengan pemimpin-pemimpin yang sedia ada. Dan juga saya percaya pemimpin belia akan terjadinya dengan sendiri, tumbuh dengan sendiri. Ia kena nurture, kena disemai, disiram, dibaca. Hanya the chosen one, the special one yang akan, dan special one tu bukannya banyak.
instead of kita menunggu orang yang special, why don't kita create lebih banyak orang special dengan cara untuk grooming, dan platform-platform tu diperlukan, dan tanggungjawab pemimpin sekarang untuk saya akan terikat dengan nostalgia saya pemimpin muda. Saya mau ada pemimpin, ada 10 orang Lukanisman, ada 100 orang Lukanisman untuk membantu kerajaan sedia ada untuk menggerakkan inisiatif-inisiatif kerajaan. Ya, kita ada soalan juga YB. Kita beralih topik soalan daripada penonton. Okey, soalan dari Icham Lia. Okey, YB. Soalan dia adalah, sekiranya belia berminat untuk mengusahakan pertanian secara berkumpulan di kawasan tanah di Jabatan Pertanian yang tidak diusahakan. Contohnya di kawasan kampung saya, di mana kawasan pertanian yang sudah lama tidak diusahakan dan diterbiarkan. Tapi YB belum jawab lagi sekarang. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Okey. melaporkan daripada Rural Service Center, Melati. Hari ini kami mengadakan gotong royong bersama dengan komuniti untuk persediaan bagi program kita yang akan datang. Okey, nantikan kemunculan kami selepas ini.
Ya, kita bersiaran semula. Sebentar tadi ada soalan yang telah ditanyakan oleh penonton berkaitan dengan isu pertanian. Okey. Mungkin Wayu boleh ulas. Okey, berkenaan tentang pertanian, kalau kita lihat Kerajaan Negeri Sarawak pun ada dasar untuk mewujudkan satu agro yang memastikan keselamatan bekalan makanan. Dan juga setiap adun telah diberikan peruntukan untuk mengusahakan program-program sosio-ekonomi berasaskan agriculture. Contohnya tanaman fertigasi, tanaman cili, tanaman berasaskan skala besar seperti kelapa, durian dan juga memelihara ikan. Dan ini adalah usaha-usaha. Dan juga usaha ini tidak dapat bergantung kepada seorang wakil rakyat saja. Ini perlukan ideas, perlukan kerjasama bersama. Dan juga belia-belia digalakkan untuk terlibat dan juga bukan menjadikan pertanian ini sebagai hobi, tetapi pertanian sebagai punca pendapatan. Dan juga Kerajaan Persekutuan pada bajet 2021 telah memperuntukkan banyak peruntukan, terutama sekali di dalam belanjawan untuk penanaman urban farming dan merupakan satu usaha daripada Kementerian Pertanian untuk membantu golongan-golongan muda untuk terlibat di dalam pertanian dekat dalam bandar. Ini adalah usaha-usaha dan juga bagi kawasan-kawasan yang terbiar, memang saya setuju dapat diusahakan. Tetapi yang seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya sekadar untuk cuba-cuba, tetapi satu usaha yang menggunakan data, menggunakan pengalaman dan juga ada satu niat yang membara lah untuk mengusahakan agar pertanian ini menjadi punca pendapatan. Okey? Baiklah, YB. Lepas tu kita teruskan dengan tajuk kita tadi, iaitu inspirasi belia. Okey, berita baik pada beberapa hari ini itu adalah rancangan kerajaan yang diimplikasikan berkaitan dengan PTPTN bagi graduan anak Sarawak. Pemotongan the Sarawak government to pay 30%. Okay. Yayasan Sarawak, dimaklumkan Yayasan Sarawak mulakan formula pemotongan 30% ni. So, pendapat YB, adakah ini berita baik untuk graduasi yang belum ada pekerjaan yang tetap? Okey, alright. Ini adalah satu pengumuman yang sangat-sangat saya alukan. Saya agak kecewa apabila kerajaan tidak meneruskan, kerajaan di peringkat persekutuan tidak mewujudkan satu inisiatif yang khusus bagi meringankan beban pembayar. Saya juga mendukung kepada satu idea bahawa sekiranya kita telah membuat pinjaman, kita kenalah melakukan pembayaran. Tidak semestinya untuk kita mendapat keistimewaan untuk menghapuskan kesemua hutang adalah tidak adil kepada bakal-bakal peminjam pada masa hadapan. Pada tahun 2019, Kerajaan Sarawak telah mengadakan satu program yang dikenali sebagai Lan Berambih, diusahakan oleh Sarawak Volunteers. Anak-anak Sarawak di universiti dikumpulkan di dalam satu dewan dan juga ketika satu temu bual ataupun town hall, CM Abang Jo ditanya apakah bentuk bantuan yang dapat disalurkan kepada mahasiswa. Dan juga CM ketika itu telah mengatakan bahawa kerajaan akan membantu untuk membayar baki hutang. Dan juga kita mencari formula dan juga kerajaan mengumumkan sebanyak 30 juta ringgit akan diperuntukkan bagi langkah pertama. Kita mencari data dan didapati untuk melangsaikan kesemua baki hutang adalah satu perkara yang agak mustahil kerana ia melibatkan jumlah yang sangat besar dan berbilion ringgit. Adalah sayang duit ini untuk hanya sekadar membayar hutang, tetapi lebih bagus duit-duit itu dapat disalurkan kepada keperluan pelajar-pelajar pada masa hadapan. Dan maka formula 30-30 telah dikemukakan oleh PTPTN dan juga Yayasan Sarawak, di mana bagi peminjam yang sudah bayar 30% daripada jumlah hutang, Sarawak akan membayar lagi 30% baki hutang yang perlu dilangsaikan dan selebihnya akan diselesaikan oleh pelajar-pelajar yang meminjam. Dan juga kita akan membantu untuk restructure hutang-hutang tersebut. Dan saya berharap harga inisiatif ini bukan terhenti satu kali ataupun one off, tetapi Kerajaan Sarawak harus memberi komitmen untuk melaksanakan pembayaran baki hutang itu secara konsisten.
sekiranya kita mendapatkan pendapatan tambahan, kita lakukan, kita peruntukkan. Dan juga mungkin bukan hanya terikat kepada pembayaran hutang, tetapi hadiah untuk melanjutkan pelajaran. Masuk je universiti, terus dapat. Mungkin nilai 500, 1000 ke 1500. Dan juga sekarang kita berdepan dengan masalah pelajar memerlukan gadget kerana kita belajar secara online. Mungkin Yayasan Sarawak dan Kerajaan Negeri dapat memikirkan inisiatif ataupun subsidi membeli gadget-gadget tersebut yang sangat penting untuk kegunaan setahun ke hingga 5 tahun tempoh pembelajaran kita. Itulah isu-isu belia yang perlu belia suarakan, viralkan, perkatakan, bincangkan. Itu soal PT-PTN. Tapi dalam situasi ini juga, dalam kesukaran ini juga, kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi bagaimanakah belia perlu menghadapi situasi ini? Apa inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk membantu belia dalam situasi yang sungguh sukar ini? Kalau kita bercakap secara jujur lah, memang saya sendiri merasakan tidak ada inisiatif yang khusus, yang spesifik memberi kesan kepada belia. Tetapi kerajaan si melupa tanggungjawab. Contohnya memberikan peruntukan untuk mendapatkan internet percuma kepada graduan-graduan, dan juga diberikan peruntukan sebanyak RM100 di dalam belanjawan yang kita boleh claim dan juga diguna pakai di dalam platform mobile wallet kita, Boost, Touch and Go. Kita kena mohonlah. Dan juga di dalam sektor pemberian hands out, B40, golongan bujang yang berpendapatan 2,000 ke bawah pun kita membantu dengan nilai RM350 dengan bantuan Sarawakku Sayang. Kita tidak lupa golongan-golongan belia. Walaupun demikian, mungkin ada keperluan yang lebih mendesak. Contohnya berkenaan tentang permasalahan belia-belia yang belajar daripada rumah, yang belia-belia yang berdepan dengan masalah untuk mendapatkan pendapatan, kehilangan kerja, pengangguran, dan juga peluang-peluang pekerjaan yang sangat banyak ketika ini di dalam negeri. Inilah isu-isu yang saya lihat perlu dilihat. Dan juga golongan belia yang telah bekerja, kadang-kadang melihat kerajaan perlu juga melihat untuk menyediakan perumahan mampu milik, perumahan ataupun tapak tanah yang boleh dipohon, kerana Sarawak cukup luas. Dan juga sudah pasti pengumuman kerajaan negeri dengan kerjasama seperti pembangunan hidrogen ekonomi, perjanjian bersama Petronas untuk mendapatkan serta-serta kontrak, dan juga pengembalian cukai SST kepada negeri itu perlulah ditukar kepada kepentingan dan juga masa depan anak-anak Sarawak. Bukan hanya sekadar untuk menjadi kebanggaan kita mendapat pendapatan. Pendapatan perlu dibelanja. Mungkin formula potongan 30% ini berita baik kepada graduasi yang mempunyai pekerjaan. Tapi bukan mungkinlah setengah bukan berita baik untuk graduasi. Fresh graduate yang tak ada pekerjaan. Mungkin YB ada bekerjasama dengan agensi atau syarikat untuk mendapatkan pekerjaan untuk mereka. Sekarang kalau kita lihat dalam kerajaan pusat pun telah menyediakan moratorium lah untuk pelajar-pelajar yang peminjam-peminjam yang mungkin belum mampu untuk membayar. Berkenaan tentang matching, saya sedang berusahakan untuk mendapatkan kerjasama daripada pihak sektor korporat. Walaupun demikian, kita kena akui bahawa kita juga berdepan dengan masalah-masalah syarikat-syarikat yang tidak mampu untuk memberi satu gaji yang bertepatan, bermaruah lah. Saya selalu cakap bermaruah. Dan juga kita tidak dapat bergantung dengan syarikat-syarikat besar seperti Petronas dan juga Shell yang mengambil pekerja berdasarkan merit ataupun kecemerlangan. Tetapi kami di peringkat kerajaan kena memikirkan sesuatu, dan juga kerajaan telah menyediakan attachment sebanyak 50,000 di seluruh Malaysia, dan juga saya berharap agar anak-anak Sarawak, khususnya belia-belia Sarawak, tidak ketinggalan. Dan juga saya pun kadang-kadang berpendapat bahawa sekiranya kita tidak dapat mengambil peluang pekerjaan di
kawasan kita pun sudah tiba masanya untuk kita meneroka peluang-peluang di luar. Ya, Dan itu juga satu ingin saya tambah, kita terikat dengan kerja yang konvensional tetapi menerokai peluang-peluang yang ada di dalam dunia e-gigs, gigs ekonomi. ya, gigs ekonomi digital. Ya. Dan saya pun berharap agar hasrat itu dapat kita laksanakan. Dan berkaitan dengan kita telah hampir ke penghujung rancangan YB. Jadi mungkin soalan terakhir, apakah visi, apakah hasrat yang YB ingin lihat kepada belia-belia khususnya di Sarawak? Okey, saya ingin melihat satu pengalaman ataupun melihat belia yang berani untuk bersuara secara berfakta, mempunyai data dan juga tidak hanya sekadar mengkritik untuk mengisi masa lapang. Dan juga tidak beremosi ketika kita berhujah dan juga berdebat berkenaan tentang satu isu. Dan pada masa yang sama, belia-belia Sarawak haruslah turun padang, bekerja, konsisten, menabur bakti, berhikmat, dan juga bukan hanya melakukan program-program secara one-off. Dan juga pada masa yang sama, menuntut agar diberikan satu percentage untuk mendapat tempat dalam menyuarakan pandangan. Dewan Undangan Negeri harus membuka ruang untuk mengadakan program-program belia turun padang, turun Dewan Undangan Negeri untuk melihat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri berdebat seperti secara langsung. DUN digital mungkin perlu dilaksanakan. Dan juga sudah masa untuk kita melihat perlibatan belia-belia di dalam majlis-majlis bandaraya ataupun majlis-majlis daerah, menjadi kaunselor-kaunselor yang dilantik ataupun mengadakan pilihan raya. Sudah tiba masanya untuk kita memikirkan. Dan juga belia-belia ini untuk bergerak ke arah itu haruslah diberi ruang untuk mendapatkan punca pendapatan yang stabil, punca gaji minima yang dapat membantu mereka memberi fokus bekerja dan juga terlibat di dalam dunia NGO. Peluang-peluang pekerjaan, perniagaan perlu diperluaskan, bukan hanya terikat di dalam satu-satu industri. Macam di Miri dulu, orang Madah kerja oil and gas saja dapat beri masa depan. Tetapi sekarang, adakah kerajaan sekarang ini bersedia untuk menerima belia? Saya lihat kalau Filipina? yang amat berhormat CM Abang Jo berani meletak saya, mengambil risiko meletak saya sebagai calon, saya rasa CM Abang Jo berani meletak lebih banyak calon-calon muda pada masa akan datang. Bukan hanya untuk DUN tetapi untuk juga di parlimen. Dan juga kita kena bersedia untuk menerima sesuatu perkara yang baru, bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin senior kita. Kita kena berdamping. Kita dapat mengolah satu struggle yang mengatakan bahawa kita kena nukarnya karenanya tua. Saya ada orang meninggal Tok Nan berusia 71-72, membangkitkan semangat Sarawak tu ke satu tahap yang sangat luar biasa. Nya bukan pemimpin muda, tetapi nya pun agendanya adalah satu agenda yang dapat diterima oleh semua dan orang muda rasa semangat. Dan juga CM Abang Jo pun kena itu adalah satu agenda untuk mengangkat negeri Sarawak sebagai sebuah negeri berkuasa ekonomi. So kita kena ambil peluang. Digital ekonomi adalah sesuatu perkara yang benar-benar dapat diterokai dan peluangnya adalah sangat luar biasa. Bayangkan hanya menjadi influencer dalam TikTok ataupun Instagram, kita dapat sponsor. Saya kadang-kadang pecah pala mikir macam ni, orang untuk boleh dapat like sampai 1 million, dan 1 million itu dapat di-convert menjadi pendapatan. Ini adalah satu perkara yang kita rasa dunia ini masih lagi mempunyai macam-macam peluang. Dan juga adalah tanggungjawab kerajaan untuk memberi ruang, mendengar dan juga melaksanakan dan juga memenuhi harapan-harapan ataupun inspirasi belia pada masa akan datang. Mungkin pada masa hadapan banyak-banyak calon belia yang akan terlibat. Dan juga satulah nasihat saya kepada pemimpin muda, janganlah terlalu mengikut emosi dan juga jangan sentiasa hanya mendesak, tetapi mendesak adalah sesuatu yang memberi manfaat kepada masyarakat, bukan hanya kepentingan belia saja. Dan itulah kesimpulannya, banyak platform, kita ada ruang, kita ada pentas yang terbuka luas kepada belia-belia di luar sana, dan hanya masa saja yang membolehkan mereka untuk menceburkan diri dalam bidang kepimpinan ini. Dan kita tahu pemimpin belia juga perlulah berdamping dengan pemimpin sedia ada, dan mereka ini merupakan tunggak kita di masa yang akan datang. Dan
kita masa sangat mencemburi kita. Sebenarnya banyak lagi soalan kita nak tanya, tapi setakat itu saja masa untuk episod kali ini. Sekali lagi kami daripada kru produksi Simbang Sabtu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat YB Lukanisman atas kesudian beliau untuk memeriahkan pentas Simbang Sabtu kita pada minggu ini. Sila like, tag, share, subscribe. Dan sehingga kita bertemu lagi pada waktu dan tarikh yang sama pada episod yang akan datang. Sekian daripada saya, Aftal Maris. Dan saya Arifazah Anthony Jamu. Assalamualaikum. Salam sejahtera.